Okay, so hari ini kita masih sambung lagi buat penambahan dan penolakan untuk veto. So semalam sebenarnya cikgu tak sempat bagi contoh yang lebih terperinci tentang penolakan punya. So hari ini kita tengok contoh khas untuk dia lah. Okay, so sebagai contohnya cikgu bagi veto A dan veto B. Okay, kita fahamlah dalam matematik kalau A tolak B dengan B tolak A berlainan. Kalau tambah tak kisah. Veto A tambah veto B dengan veto B tambah A, jawapan dia serupa. Dia macam algebra biasa. Tapi bila tolak adalah penting kamu kena tahu siapa di depan, siapa di belakang ya. So sini cikgu bagi dua contoh, satu ialah A tolak B, satu ialah B tolak A. Okay. So bila kita nak buat penolakan dua veto macam semalam cikgu cakap, sebenarnya kita tidak ada cara baru. Kita akan gunakan apa yang kita belajar tentang penambahan. Sekejap. Okay. So kita akan gunakan apa yang kita belajar tentang penambahan. So apa yang kita buat ialah kita ubahkan apa yang di belakang ini sebagai veto negatif. So tolak B maksudnya ialah nanti kita ambil veto B ini, kita ubah arah dia. Lepas tu kita buat macam biasa. Mana? Sebenarnya kita akan buat A tambah negatif B. So, itu cara dia. So, sebagai contohnya, cikgu lukis baru lah. Okay, sebagai contohnya, mula-mula cikgu ambil veto A. Sekejap. Okay. So, cikgu ambil veto A. Veto A ialah 3 ke kanan, 1 ke bawah. Kejap. Hang komputer saya. Okay, so cikgu ambil satu veto. Katakan cikgu mula di sini ya. Okay. So cikgu buat 3 dan 1 ke bawah. Okay. Ini ialah veto A saya, veto pertama saya. Okay. Dan untuk veto ini, arah dia cikgu tak ubahlah sebab dia yang pertama. Okay. So arah dia masih ke bawah macam biasa. Okay. Masih macam biasa Okay, boleh. Okay, lepas tu cikgu akan buat tolak B. Dalam penolakan, apa yang kita buat ialah kita ambil vektor kedua iaitu B itu, kita terbalikkan arah dia. Maksudnya cikgu akan buat satu garis. Cikgu akan buat satu, alamak, kejap. Okay. Cikgu akan buat satu garis. Okay, dua-dua Maksudnya cikgu akan buat satu garis, dua-dua. Okay. Kalau ikut original, vektor B arah dia ke atas. Tapi sebab sekarang soalan saya ialah tolak B. So apa yang saya buat ialah saya terbalikkan anak panah dia daripada benda itu ke atas, cikgu buat dia ke bawah. Anak panah dia. Okey. Boleh nampak? Kejap. Cukup gelap. Boleh. Sekejap. Okay. Orange punya ialah vektor pertama Okay, so kalau kamu tengok vektor pertama, vektor A ini, cikgu tak ubah apa-apa, cikgu ambil magnitude yang sama, arah yang sama. Tapi untuk vektor B, sebab soalan saya tolak B. So bila saya ambil vektor B ini, cikgu terpaksa terbalikkan arah dia sebab itu vektor negatif. Okay, so sekarang macam mana kita nak susun dua vektor ini So biasanya kita tak payah terbalik-terbalikkan. Vektor pertama angkatlah dia sebagai yang pertama. So ini tempat awal dia, tempat mula dia. Sekejap. Apa jadi ni?
Kejap. Dia sudah lari. Alamak. Sorry. Sambung bateri kejap. Pagi ini mesyuarat terlalu lama. Mana dia? Kejap ya. Okay. So cikgu untuk vektor pertama cikgu kekalkan dengan magnitude dan arah yang sama. Vektor kedua magnitude cikgu ikut, tapi kalau kamu tengok cikgu terbalikkan arah dia sebab masalah tolak B tu. Vektor negatif. So sekarang kita akan sini melibatkan dua vektor saja. So kita akan cuba buatlah penambahan dua vektor ini. Kamu nak cikgu cuba dengan segitiga ke segi empat ya? Hukum segitiga ke hukum segi empat selari? Hukum segitiga. Hukum segitiga. Kalau ikut hukum segitiga, okey, inilah vektor pertama saya. Dan vektor kedua ini, cikgu kena cuba letak dia supaya dia punya titik awal merupakan titik terminal vektor pertama. So, katakan cikgu labelkan ini sebagai cikgu label ini misalnya ini A, ini B, ini C, ini D contohnya. So mana dua titik cikgu kena letak bersama? Titik terminal vektor pertama ialah apa? B. Vektor pertama ialah apa? B. B. Okey. Titik awal vektor kedua ialah apa? C. So maksudnya B dan C kena letak bersama lah. Maksudnya kena letak sambung. Boleh kan? So cikgu akan letak vektor ini di sinilah. Boleh faham maksudnya? Okey. So supaya C sudah letak di sini. Okay. C letak di sini, D di sinilah. Okey. So jawapan dia, okay, hasilnya ialah satu vektor dari mana ke mana? Tempat mula di mana? A. A. Okay, lepas tu jalan sampai B. B jalan lagi. Akhirnya dia berhenti di mana? B. So kita akan lukis satu garis sambungkan A kepada D. Ini jawapan dia. Okey? Sambungkan satu garis daripada A kepada D. Tepat sikit. Anak panah macam mana? Naik ke atas ke turun ke bawah? Ke bawah. Okey, ke bawah. So ini jawapan untuk A tolak B. Okey, sekarang kita tengok pula kalau cikgu tanya B tolak A. So vektor pertama kita ialah B. Bila vektor pertama kita ialah B, okey, maksudnya cikgu akan ambil satu garis sama macam B. Okey, magnitude sama, arah pun sama. Okey, magnitude sama, arah pun sama. Arah ke atas. Okey. Kali ini soalan saya ialah tolak A. Vektor kedua saya ialah A. So vektor A kali ini yang cikgu terpaksa terbalikkan arah dia. Okey. Sekejap. Sabarlah. Okey. So vektor A, 3 petak ke kanan, 1 petak ke bawah. Okay. Vektor A macam ini. Tapi untuk vektor A kali ini, cikgu terpaksa terbalikkan arah dia. Sebab situ tolak A. So, daripada ke bawah, cikgu kena ubah dia ke atas.
Okey, cikgu ubah dia ke atas. So macam mana cikgu nak sambungkan dua titik ini? Sekali lagi, kalau cikgu label, alamat dia bergerak. Okey. Kalau cikgu label ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D. Sekarang, mana dua titik cikgu kena sambung bersama? B dengan D. B dengan D. Okey? Untuk siapa yang masih tak tahu lagi, cara dia macam inilah. Kamu tengok vektor pertama, mana titik terminal dia? Titik hujung dia, iaitu B. Lepas tu kita pergi tengok vektor yang seterusnya, iaitu vektor A, vektor kedua tu, mana titik awal dia. Okay? Kalau ikut Annapurna, dia mula di D. So betul lah kawan kamu kata, B dan D kena sambung. So cikgu rasa, muak, nasib baik muak lagi. Okay? So cikgu akan letak benda ini sehingga dia sambung. B dengan D saya sambung. Okay? So maksudnya inilah D tadi ya. Sekejap. Okay. Inilah tadi D, inilah C tadi . So jawapan kamu sambung dari mana ke mana? AC. AC. A kepada C. A kepada C. Annapurna ke bawah ke atas? Ke atas. Annapurna ke atas. Daripada tempat mula bergerak sampai tempat kita sorry. So ini dia . Cuba tengok jawapan dua soalan ini. Magnitude dia macam mana? Dua garis merah ini. Magnitude dia macam mana? Sama ada dua garis ini? Sama. Sama. Arah dia? Berbeza. Beza. Arah dia pertentangan. Okay? Bukan setakat berbeza, dia pertentangan. Sama macam matematik lah kan? 3 tolak 5. Sama. Arah dia sama. Tak sama kan satu ke bawah, satu ke atas. Dua garis merah ini. Magnitude dia sama. Magnitude dia sama, tapi dia punya arah pertentangan. Sebenarnya ini boleh terangkan dalam macam algebra biasa kita. Kalau cikgu tanya kamu, okay? 3 tolak 2. 3 tolak 2 berapa? 1. 2 tolak 3 berapa? -1. So, bila tengok bila cikgu lakukan tolak, kalau cikgu terbalikkan dua ini, jawapan kamu beza dari segi tanda dia. Satu positif, satu negatif. Hanya dalam tajuk vektor, bila kita beza dari segi tanda dia, maksudnya kita beza dari segi arah dia lah. Arah dia jadi pertentangan. Tapi kalau kamu tengok 3 tambah 2, 2 tambah 3, ada beza tak? Sama saja kan? 2 ialah 5. So bila soalan tanya vektor tambah vektor, tak kisahlah kamu siapa dulu, siapa kemudian. Tapi kalau tolak, kamu kena hati-hatilah. Vektor kedua lah yang ubah arah. Jangan salah. Kalau kamu ubah vektor yang salah, jawapan kamu akan berlainan. Itu vektor negatif. Sebenarnya semalam cikgu ada sentuh sikit, hanya cikgu tak bagi contoh khas. Sekarang kita pergi kepada penambahan lebih daripada dua vektor dengan hukum poligon. Di sini katakan cikgu bagi vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, vektor keempat. Cikgu bagi 4 vektor. Dan cikgu suruh kamu tambah. So sebenarnya idea dia sama. Mula-mula kita akan tambah dua vektor ini. Bila kita nak tambah dua vektor ini, sentiasa kamu ingat, terminal vektor pertama mesti sambung dengan titik awal vektor kedua. So cuba kamu tengok gambar raja ini. Cikgu labelkan. Cikgu punya grid asyik bergerak. Kejap.
Okey Okey, katakan cikgu labelkan cikgu label ini sebagai Okey, cikgu label ini sebagai A, B, C, D, E. Okey, soalan saya untuk vektor pertama, dia jalan dari dia punya titik awal ialah apa? E. E. Okey, titik awal dia E. Terminal dia D. D. Okey, lepas tu kamu tengok vektor kedua vektor kedua, titik awal dia D. D. Terminal dia C. D. So, itu yang maksud saya. Okey? Titik terminal dia mesti sambung dengan titik awal dia. Kalau sudah sambung, maka kita tak payah gerak garis lah. Sudah okey. Maksudnya, vektor pertama dan vektor kedua dia sudah dalam keadaan yang cantik. Tak payah ubah apa-apa. Sebab dia sudah dalam susunan yang betul. Okey. Kalau soalan ini setakat tanya vektor pertama tambah vektor kedua, maka jawapan kita ialah apa? Kalau cikgu hanya tanya vektor pertama tambah vektor kedua. EC. Jawapan EC lah. Okey? Di mana kalau kamu nampak, kalau cikgu lukis EC di sini, cikgu telah membentukkan satu segitiga. Tapi sekarang soalan bukan hanya 2 vektor, dia tambah sampai 4 vektor. So, tapi kerja kita sebenarnya sama. Selepas saya tambah ini, awak tengok kamu punya terminal sekarang ada di sini. Okey? Kamu punya terminal sekarang ada di sini. So, kita pergi tengok ini Untuk garis ketiga, vektor ketiga, awal dia di mana? Titik awal dia di mana? C. C. Terminal dia di mana? B. So, kita akan tengok kali ini ialah adakah terminal vektor sebelum ini berada bersama dengan titik awal vektor yang seterusnya? Kalau ada, maksudnya saya tak payah gerakkan vektor. Adakah sudah? Okey? Okey. Saya tak payah gerakkan garis lah. So, kalau sekarang saya tambah sampai 3 vektor, apa jawapan dia? Mula-mula saya ada di mana? E. Awal-awal saya ada di mana? Sorry, tak dengar. E. E. Akhir sekali cikgu ada di mana selepas 3 vektor? B. B. Kalau cikgu minta tambah 3 vektor, jawapan kamu ialah EB. Kamu tengok kalau cikgu sambungkan EB, kamu dapatlah poligon segi 4 kali inilah. Kalau melibatkan 3 vektor, awak akan bentuk segi 4. Tapi bukan segi 4 selari Okey, kita sambung lagi. Okey. Tambah lagi vektor yang keempat. Vektor keempat ini titik awal dia di mana? B. B. Terminal dia? A. So, adakah tempat berhenti sebelum merupakan juga tempat awal untuk vektor baru? Ya. Ya. So, akhirnya apa jawapan kita? EA. EA. Okey? Ini cikgu terang secara one by one. Tapi sebenarnya kalau kamu boleh buat cepat, senang je. Cikgu selalu kata buat tajuk vektor seolah-olah macam orang tengah jalan kaki. Okey, ikut gambar raja ini, cikgu suruh tambah 4 vektor ini. Kamu pastikan dulu, kamu sepatutnya berada di mana. Okey, saya berdiri di sini. Lepas tu kamu bayangkan, semua vektor merupakan jalan one way. So, kamu bayangkan, okey, selepas vektor pertama, daripada E, cikgu sudah jalan sampai D. Selepas vektor kedua, jalan ni cikgu boleh sambung jalan sebab arah yang betul, cikgu jalan sampai C. Selepas vektor 3, cikgu jalan sampai B. Selepas vektor keempat, cikgu jalan sampai A. Kamu tengok, cikgu ikut anak panah jalan aja. E pergi D, D pergi C, C pergi B, B pergi A. Akhirnya saya berhenti di sini. So, jawapan kita ini. EA.
Mula daripada E, berhenti di A. Boleh ya? Okey, kita tengok soalan kedua. Kali ini cikgu tak susun dia dalam keadaan yang elok. So, katakan katakan cikgu label ini sebagai A, B, C, D, E. Okey, ini vektor pertama, ini vektor kedua, ini vektor ketiga, ini vektor keempat. Okey, cikgu tanya kamu, untuk vektor pertama, cikgu berada di mana? Titik awal saya di mana? E. Okey, terminal saya? B. Okay, lepas tu kita tengok vektor kedua. Titik awal saya? A. Terminal saya? C. So, kali C. ini adakah titik terminal kita, titik terminal vektor pertama merupakan titik awal vektor kedua? Tak. Bila keadaan ini berlaku, maksudnya Kambaraja ini saya kena move vektor. Okay? So, cikgu kena movekan vektor. Okay, cikgu pakai tulisan lukis saja, nak cepat. Okay, so cikgu terpaksa buat satu garis. Tak boleh, nanti takut tak muat. Kejap. Okay, so cikgu mula-mula dengan vektor pertama. Vektor pertama cikgu tak bergerak lah. Okay, katakan cikgu letak dia aja dengan arah yang sama. Sebab sini tak melibatkan tolak, so arah saya tak tukar lah. So ingat ini tempat mula saya. Tempat mula saya. Alah, kejap. Ini tempat mula saya. Tak boleh. Ini dia tak bagi saya tulis. Sinilah. Alah. Dia tak bagi saya tulis. Dia tak bagi mana supaya boleh tulis? Ini tempat mula saya. Okay. So, selepas vektor pertama saya berada di sini. Tapi kalau ikut soalan ini, cikgu tak boleh letak vektor kedua ini sama macam dalam Kambaraja. Maksudnya cikgu tak boleh letak vektor ini. Okay. Cikgu tak boleh letak vektor ini di sini macam dalam soalan. Sebab masalah kamu nampak dia, B dengan A tidak berada di tempat yang sama. So, cikgu kena gerakkan vektor ini, vektor kedua ini, supaya titik awal saya akan berada di titik terminal vektor pertama. So, cikgu akan letak, cikgu nak macam mana? Naik atas, turun ke bawah lagi? Macam nak letak? Naik atas. Naik atas. Macam ini. Boleh? Nampak ke? Tebal sikit. Boleh. So, cikgu terpaksa letak vektor kedua saya, bukan di tempat mula dia, tapi di tempat terminal dia. Okay, lepas tu cikgu pergi kepada vektor yang ketiga. Cikgu pergi kepada vektor yang ketiga. Okay, vektor ketiga, kalau ikut soalan dia, dia mula di tempat A, kemudian terminal dia D. Sekali lagi kamu tengok nombor ini tak sama. Nombor pula. Huruf ini tak sama. So maksudnya vektor ini pun cikgu perlu gerakkan. Gerakkan supaya titik awal ini berada di titik terminal vektor kedua. So cikgu akan gerakkan. Cikgu akan gerakkan vektor ketiga ini. Cikgu akan gerakkan supaya dia berada di titik awal. Titik terminal vektor kedua. Okay, cikgu kena naik atas, turun. Naik atas. Naik atas. Okay.
Betul ke kalau cikgu letak sini? Salah. Salah. Salah satu. Macam ini? Macam ini betul? Salah. Kena hujung ini baru betul. Boleh. Okey Okay, lepas itu vektor yang keempat. So vektor keempat masalah yang sama jugalah kalau kamu tengok masalah yang sama di mana tempat mula dia di A, tempat berhenti dia di apa tulisan tu? A, B, C, D, E. Di E. Okay, sekali lagi mereka tak sama. So maksudnya cikgu kena fikirkan cara lukis, cara letak dia vektor ini Okay, so cikgu kena letak di terminal vektor ketiga tadi. Betul? Salah. Salah. Betul? Salah. Salah. Bawah. Ke bawah. Inilah cara saya letak. Boleh? Pastikan setiap kali vektor yang terbaru yang awak nak letak itu dia punya titik awal sambung di terminal sebelumnya. Okay? So selepas kamu siap, kalau kamu nak double check sendiri buat betul salah, kamu bayangkan saja. Kamu ada di sini. Okay. Kamu ada di sini, tempat awal tadi. Kenapa tak bagi cikgu tulis? Boleh tulis. Sekejap. Cikgu punya cursor kamu nampak tak? Anak-anak nampak? Okay. Sebab tak bagi saya tulis. So, kamu tengok cursor itu bergerak. Cikgu mula di sini. Kan? So, boleh ke? Alamak. Kalau cikgu ada di sini, cikgu ada di sini, boleh tak cikgu jalan sampai sini? Arah dia betul tak? Betul. Cikgu jalan, semua okey saja, smooth. One way ni. So jalan one way ni telah membawa saya daripada tempat saya pulak tadi sampai kepada tempat ini. So jawapan kita ialah satu garis daripada tempat mula sampai tempat akhir ini. Ke kanan ke ke kanan ke kiri? Kanan. Panah dia ke kanan. Okey. So ini jawapan dia lah. Dan inilah kita panggil dia sebagai hukum poligon. Sebab dia ada lebih daripada tiga pucuk. Kalau dua vektor kita akan bentuk tiga pucuk. So dia panggil hukum segitiga. Okay? Yang lebih daripada itu dia malaslah kata hukum segi 4, hukum segi 5, hukum segi 6. So dia terus panggil dia sebagai hukum poligon. Sebenarnya hukum segitiga ialah salah satu daripada hukum poligon ini. So dalam latihan ataupun dalam exercise kita, soalan biasanya dia akan tanya macam inilah. Okay, cikgu bagi satu segitiga. Okay, cikgu kata ini ialah satu segi 4, satu segi 4 selari A, B, C, D. Okay, diberi bahawa, okay, bila bagi soalan macam ini, cikgu bagikan A, B sama dengan S. Eloknya ialah kamu label dalam gambar raja juga.
Okey, bukan setakat labelkan nama vektor tersebut, perlu labelkan anak panah juga Okey. Dan cikgu akan galakkan kamu juga sebab kita boleh nampak dengan jelas dalam vektor dalam segi 4 ini sebenarnya ada satu lagi vektor juga ialah x kan? Apa yang mana satu? Vektor sama DC. dengan vektor AB. Mana? DC. DC. Cikgu akan galakkan kamu terus label walaupun soalan mungkin tak tanya kita. Semua vektor yang kita boleh tahu jawapan dia dengan cepat punya, label saja. Makin banyak kamu label dalam gambar raja, makin senang nak jawab soalan nanti. Okey, yang kedua cikgu kata AD ialah Y. A pergi D ialah Y. Anak panah mesti label Kalau tidak nanti awak terbalik dengan anak panah habis semua. Okey, ada lagi tak vektor juga macam Y? Ada lagi vektor juga macam vektor AD ni, vektor Y ni? BC. BC. Kamu label siap-siap. Okay. So sekarang soalan saya tanya. Soalan biasanya dia akan tanya dengan cara ini. Maksudnya terbalik. Dia bagi hasil sudah. Dia kata itu ialah AC. Tapi AC sebenarnya ialah vektor apa tambah vektor apa. Itu soalan dia. Okay. So soalan pertama saya ungkapkan vektor berikut dalam sebutan X dan Y. Vektor AC. Okay. Mula di A. Okay. Vektor AC. Maksudnya kamu alamat. Okay. Vektor AC maksudnya kamu akan mula di A, berhenti di C. Okay. Cikgu nak tanya kamu macam mana kita nak. Okay. Ialah memang kamu boleh kata cikgu, inilah A pergi C. Ini dia. Tapi sekarang dia nak kita bagi jawapan ada X ada Y. So kita tak boleh, kalau kita jalan atas garis lurus ini tak ada X tak ada Y. So kita kena buat, ini sebenarnya ialah gabungan vektor apa tambah vektor apa. AB tambah BC. AB tambah BC. Boleh? Tak, cikgu selalu ibaratkan ini, jawapan ini macam highway. Yang tepi-tepi ini macam jalan kampung. Sekarang AC ialah highway dia, paling cepat sampai. Straight pergi sana. Okay. Kalau sekarang saya tak boleh jalan atas highway ini, apakah jalan alternatif lain yang saya boleh buat? So, itu yang kawan kamu cadangkan. Cikgu jalan pergi B jalan ke C. Boleh sampai juga cikgu. Ada cadangan selain daripada ini? AD. Satu lagi cadangan ialah AD. Tambah D. AD tambah D. C. Okay. Siapa betul? Macam nak buat pilihan? Sepatutnya AB tambah BC ke AD tambah DC? AB tambah BC. AD tambah DC. Dua-dua betul. Okey. Tapi ada masanya dalam soalan, walaupun dua-dua betul, tapi mungkin kita akan pilih salah satu saja sebab, okey, kita nak tengok ini dua-dua memang betul. Tapi bila kita buat latihan, kadang-kadang satu saja boleh pakai, satu tak boleh pakai. Macam mana kita nak buat pilihan bergantung kepada sekarang. AB tahu tak vektor dia berapa? AB tahu? Tahu. BC tahu? Tahu. AD tahu? Tahu. DC tahu? Tahu. Contohnya untuk soalan ini, keempat-empat vektor, cikgu semua itu saya tahu apa vektor dia. Dia X ke, dia Y ke, dia apa. Saya tahu, maka tak kisah. You pakai mana-mana satu pun, jawapan terakhir adalah sama. Cikgu boleh tunjukkan di sini Okey, AB kamu berapa? X. BC kamu berapa? Y. Okey, siapa kalau pilih ini punya? AD kamu berapa? BC kamu berapa? X. X.
So kalau kamu banding dua jawapan ini, satu ialah X tambah Y, satu ialah Y tambah S. Dari segi matematik, kalau penambahan awak tulis terbalik tak ada masalah. Jawapan dia sama je. So ini pun betul, ini pun betul. Boleh? Okey, kita tengok vektor BD. Vektor BD. Ini ya. Vektor BD. Inilah highway dia. Mana jalan kampung dia. Okey, macam mana jalan? BCD. Maksudnya mula BC, lepas tu CD. Ada cadangan selain daripada ini? BAAD. Okey, BAAD. Dua-dua cadangan ini adalah betul. Siapa lebih sesuai bergantung kepada sekarang yang mana kita ada vektor dia. BC ada vektor dia tak? BC tahu tak? Ada. Apa dia? Y. Y. Maka okey. CD? X. CD berapa? X. Bukan? Negative X. Ya, okey. Yang ada dalam gambar raja X itu ialah DC. Sekarang soalan saya tanya CD. DC, CD itu vektor negatif. So kamu kena buat tolak X. Boleh? So itu sebenarnya cikgu kata berhati-hati dengan anak panah dia. Okey, so kalau kamu siapa nak pakai yang BC tambah CD, cikgu tak ada masalah. Okey, sebab dua-dua kita tahu vektor dia. Okey, kalau siapa nak pakai BA tambah AD, tengok okey tak? BA? BA ada vektor dia tak? Ada. Negative X. Ada. Berapa? Negative X. Negatif X. Kenapa negatif? Sebab arah dia bertentangan. Arah dia pertentangan. Okey, AD ada tak? Ada. Berapa? Y. Y. So ini pun okey, ini pun okey sebab dua-dua kita ada nama dia. Okay? Dan dalam matematik Y tolak S sama dengan dalam matematik Y tolak X, Y tolak S sama dengan Y tambah negatif X. So dia sama dengan negatif X tambah Y. So dua ini walaupun kita nampak macam berbeza tapi sebenarnya jawapan dia adalah sama. Okay? Nasibab kita punya maths tambah ini soalan subjektif. So, tak kisahlah awak bagi saya Y tolak S pun betul, bagi saya tolak S tambah Y pun betul. Cikgu tak akan kata mana-mana satu adalah salah. Dua-dua okey. Tapi kalau soalan objektif, macam dalam Google quiz saya, kalau buat Y tolak S tak ada jawapan dalam pilihan saya, kamu kena cek balik lah. Ada tak yang mungkin cikgu bagi yang terbalik punya? Macam semalam ada satu soalan kan. Jawapan saya tak berapa ingat. Okay, contohnya jawapan saya ialah, katakan jawapan saya sepatutnya PQ. Tapi dalam pilihan tak ada PQ. Dalam pilihan ada TS. Kamu pilih sajalah TS. Sebab PQ dengan TS ialah vektor yang sama bila dia ialah heksagon sekata. Kalau dia setakat cakap heksagon tak boleh lah. Tak sama. So sebenarnya kebanyakan masa dalam soalan ataupun latihan kita, kita jarang tanya bagi dua vektor, tanya awak apa hasil dia. Okay? Lebih kepada jenis ini. Cikgu bagi hasil dia, lepas tu tanya kamu, ini sebenarnya ialah vektor apa, tambah apa, tambah apa. Okay? So cikgu selalu suka kata ini macam cikgu bagi highway, kamu bagi saya jalan kampung. Jalan ke mana boleh sampai. Tak semestinya hanya tambah dua vektor. Kalau kamu rasa cikgu kali ini saya perlu tambah sampai 3 vektor, tambahlah sampai 3 vektor, tak ada masalah. Okay? Tak ada orang wajibkan hanya boleh tambah 2 vektor saja. Okay, soalan 4. Raja menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU. So bila cikgu kata sekata maksudnya semua garis ini sama panjang. Sisi dia, sisi luar tu semua sama panjang. Baru cikgu boleh kata PQ sama dengan TS tau. Kalau ini selakat heksagon, kita tak ada sifat itu. Okay, cikgu bagi PQ ialah H. So eloknya ialah kamu label dulu. Label dulu. Ini ialah H. PU ialah K.
QR ialah M. Okey. Di sini ada banyak vektor sama kan? Okey, beritahu saya, vektor PU juga sama dengan vektor RS. ada lagi tak? Tak ada. PU. Okey. Sebenarnya ada. Kalau cikgu label ini sebagai M, ada lagi. MT. MT juga merupakan K dan QM. QM juga merupakan K. Sebab ini sifat yang dipunyai untuk heksagon sekata. Okey. Yang sama dengan PQ, mungkin cikgu tukar warna lah sebab susah nak baca ni. Ini hash lah. Sekejap. Okay, cikgu tukar warna. Ini hash. Ada lagi yang sama dengan PQ? UT. UT dengan PQ arah pun tak sama. Bawah. Sama dengan H punya, PQ punya. PS. PS. Ada lagi? UM. UM. Ada lagi? MR. MR. Okay. Ini ialah vektor M. Yang sama dengan vektor M? Boleh tak dengar? UT. Ada lagi? PM. PM. Ada lagi? MS. MS. Okay. Sebenarnya cikgu akan galakkan kalau soalan ini raja dia mencukupi untuk kamu labelkan semua vektor yang kamu sudah tahu jawapan punya. Dia akan menolong kamu jawab soalan ini dengan senang. Okey, soalan pertama cikgu tanya UQ. U jalan sampai Q. Okey, sebenarnya kalau kamu tengok dalam gambar raja saya sebenarnya tak ada UQ pun. Tapi kamu sendiri buatlah satu garis U pergi Q. Okey, so macam mana U nak jalan sampai Q? Ada banyak jalan kampung dia. Cadangan? UP tambah PQ. Okey. U. UP tambah PQ. Ada perjalanan lain tak? UM UM tambah NQ. tambah MQ. UM tambah MQ. Okey. Ada jalan lain tak? Salah dikisi. Sebenarnya banyak jalan panjang lah. UT, TS, SR, RQ sampai pun. Okey? Okey. So terpulang kepada kamu. Kalau itulah jalan yang kamu nampak, pakai sajalah. Dengan syaratnya, setiap vektor yang kamu namakan itu awak sudah ada nama dia. Contohnya awak pilih UP tambah PQ. Awak sudah tahu vektor UP, awak sudah tahu vektor PQ. Jangan pilih jalan yang tak tahu nama dia. So, kalau siapa pilih cadangan pertama, UP tambah PQ. UP dia H ke, K ke, M ke? UP. K sahaja ke? Negatif. Hati-hati negatif K. PQ? H. Ada negatif tak? Tak. So, jawapan dia negatif K tambah H. Okey, siapa yang pilih UM tambah MQ ini? UM? H. Okay. MQ? Tolak Q. Tolak K. Boleh? So, tanpa tolak, tulis tolak cukup lah. So, tolak K tambah H, H tolak K sebenarnya benda yang sama. Boleh ya? Okey, kita pergi yang seterusnya, TQ. Okay.
TQ. T bagi Q ini ya. So jawapan dia highway ini Negatif ada K. nama sudah. Ini tak payah jalan pun. TQ sebenarnya sudah ada jawapan kan? Apa jawapan dia? Negatif K tolak negatif K. Okey, negatif K tolak K. Maksudnya, ringkaskan sebab ini boleh diringkaskan. Tambah K. Ha? Sorry, Negatif 2K. negatif 2K. Kalau garis itu memang sudah ada nama, tak payahlah pergi jalan kampung. Kalau sebelum highway ada, kita pakai jalan kampung. Sebab highway belum ada, tak ada nama lagi. Kalau sudah ada, pakai dia teruslah. Contohnya soalan TQ ini. Tapi kalau siapa cikgu saya nak pergi TU, pergi UP, PQ, boleh tak? Boleh. Boleh jawapan itu pun betul. Okey, TR. TR. TR mana dia? T bagi R. T bagi R. Okey, highway yang tak ada nama lagi. Okey, macam mana kita nak jalan? TS tambah SR. Okey. TS tambah SR. Okey. Tak, sebenarnya ada banyak pilihan lah Okey, TS, H. SR, Negatif K. Negatif K. negatif K. Ingat berhati-hati dengan anak panah dia. Dan kalau kamu tengok jawapan A dengan C adalah sama. H tolak K sama dengan ini sama. Dan kalau kamu tengok gambar raja TR, kalau UQ di sini. Kalau UQ di sini. Kan dua vektor yang sama. Itu sebabnya jawapan dia pun sama. Ya? Okey. Teacher, Apa dia? boleh ke macam kat dalam soalan kan tak tulis yang titik tengah tu M? Kalau kita bubuh sendiri tak apa ke dalam soalan tu? Sekarang yang pentingnya jawapan terakhir kamu nanti dalam sebutan HK. Oh, cikgu sepatutnya tadi jangan pakai M sebab M ada di sini. Cikgu pakai huruf lain lebih baik, bagus Jangan pakai huruf M. Bukan sebab tak boleh label dia dengan M. Hanya sebab M ini merupakan vektor M juga. Tadi cikgu tak perasan. Nanti kelirukan orang. So, bolehlah pakai huruf lain. Contohnya cikgu tukar dia kepada huruf yang tak pernah wujud lagi. P, Q, R, S, T, katakan W. W. Dan di tengah-tengah sini, kalau cikgu ada W tak apa. Janji jawapan terakhir jangan ada. Sebab itu pucu baru yang awak letak sendiri yang tak ada dalam soalan, asal soalan tak ada label ini. So kamu punya jawapan pasti tak boleh nampak W itu. Sebab W itu awak letak sendiri. Tapi di tengah soalan tak ada masalah. Hanya bila dalam exam ataupun dalam latihan, kamu kena lukis gambar raja ini kalau perlu, kalau tidak boleh contoh pada soalan. Kamu labelkan yang pucu baru itu W. Supaya bila awak tulis TW, pemeriksa kertas tahu awak sebut mana. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5 sebenarnya bukan hukum segi 3, hukum segi 4. Tapi teknik ini diperlukan untuk kita jawab soalan Okey, di mana yang awak akan nampak ialah cikgu bagi maklumat macam ini. Okay, sama ada macam ini ataupun dalam bentuk nisbah. Okay. Soalan 5 ni cikgu bagi jenis yang lebih senang punya dulu. Cikgu bagi diberi ABC ialah satu garis lurus di mana AB. A pergi B ialah 2X. Lepas tu cikgu tak bagi BC. Tapi cikgu bagi hubungan. 3AB sama dengan 2BC. Sebelum ni cikgu pernah ada satu soalan ialah ini. BC sama dengan 2AB.
Kalau jenis ini awak senang. Kalau BC sama dengan 2AB, apa jawapan BC? 2. 2 kali ganda daripada AB. So maksudnya? Kalau BC sama dengan 2AB. 1. X. Siapa panjang? BC panjang ke AB panjang? BC. BC panjang. So tak mungkin dia 1. 4. 4. Ingat tak? Kita pernah ada buat soalan macam ini kan? Ini untuk soalan yang lebih senang kita teka dia berapa, atau itu pun tengok. Tadi kamu ada orang akan sebut cikgu 1S. Sebab tak nampak cikgu nak darab 2 kan nak bahagi 2. Okay? So di sini cikgu ajar satu cara yang cikgu fikir sendiri punya, di mana cikgu wujudkan satu jadual untuk menolong kamu namakan vektor ini dengan senang. Okay? So contohnya kali ini cikgu bagi hubungan yang jenis lebih susah sikit. Ataupun ada orang, sebenarnya ada orang cikgu tahu dia mampu, dia tengok dia tahu. Ada orang mampu tak? Bagi jawapan dulu. Nanti cikgu beritahu jawapan ini betul ke salah. Kalau cikgu bagi hubungan dia ialah 3AB sama dengan 2BC. Cikgu cakap AB ialah 2S. Siapa tahu AB berapa? BC berapa? Ada orang 6X. Berapa? 6X. 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 Ini cadangan. Ada cadangan lain? Ini cadangan pertama. Ada cadangan lain? Okay. So cikgu akan ajar satu cara yang cikgu pun tak tahu. Tapi cikgu create sendiri. Jadi kalau ada orang buat macam ini, mungkin secara kebetulan pun dia fikir kaedah yang sama. So sebab cikgu dapati selalu ada orang menghadapi masalah bila cikgu bagi maklumat dalam bentuk sama ada persamaan ataupun bentuk nisbah, kamu tidak mampu hasilkan vektor itu dengan senang. Ada orang boleh tengok dia tahu saja. Okay, macam tadi dia tengok dia tahu 4S. Ada orang langsung tak tahu 4S datang dari mana. Ada orang keliru. Itu 4X ke 1X? Contoh soalan ini kawan kamu rasa 6X. Cikgu tak cakap betul salah. Okay? Kawan kamu rasa 6S. Ada orang mana dia dapat 6S? Saya tak nampak langsung. Ataupun awak nampak benda lain. So cikgu akan ajar teknik jadual itu untuk memudahkan untuk orang-orang yang tidak boleh dapat dengan cepat. Okay? So cara buat macam ni. Ini untuk kita akan pakai teknik ini bila melibatkan satu garis lurus sahaja. Bukan hukum segitiga. Bila kita ada satu garis lurus dan dalam satu garis lurus ini biasanya dia akan melibatkan 3 huruf. Ada 3 huruf. Bila dia ada 3 huruf, sebenarnya saya boleh bentukkan 3 vektor yang berbeza. Satu ialah cikgu bentukkan AB. Satu saya bentukkan BC. Satu lagi saya bentukkan yang keseluruhan punya. Satu lagi ialah sambung A kepada C. Ada tiga vektor boleh saya wujudkan dengan arah yang sama, arah berbeza, lagilah banyak saya boleh wujudkan. Okay, untuk kes jenis ini di mana dia hanya melibatkan satu garis lurus dan benda ini boleh expand kepada kalau 2 garis selari. Okay, tapi lain kali lah. Sekarang cikgu concentrate kepada satu garis lurus punya. Okay. Dalam satu garis lurus dan dalam garis lurus itu kamu akan nampak hujung dia ada 2 huruf, bukan tengah-tengah lah, di antara dia ada 1 huruf. So semua akan melibatkan 3 huruf dalam garis itu. Sebab bila ada 3 huruf dalam garis itu, cikgu boleh wujudkan 3 vektor. Bahagian depan, bahagian belakang dan keseluruhan. Maksud saya macam mana? Okay, cikgu bagi gambar raja. Okay. Contohnya gambar raja segitiga ini. Okay. Yang saya akan buat jadual ialah tempat SRQ. Tempat SP tak boleh buat sebab SP hanya ada 2 huruf di hujung saja. Tempat PQ pun saya tak boleh buat. Tempat PQ tak boleh buat sebab dia hanya ada 2 huruf di 2 hujung saja. PR pun saya tak boleh buat sebab PR pun ada 2 huruf di hujung. Untuk segitiga ini, satu tempat saja saya boleh buat iaitu tempat ini. Satu garis, dalam garis itu ada 3 huruf. Di hujung ada 2,
di dalam dia ada satu. Tak semestinya di tengah-tengah, tapi di dalam dia ada satu. Bila keadaan macam ini, baru boleh pakai teknik jadual yang saya ajar ini ya. Okey. Dan macam mana kita nak buat dia? So di sini ada 3 vektor. Kamu biasakan diri selalu vektor keseluruhan itu tulis paling bawah sekali. So kalau untuk soalan ini cikgu akan tulis AC. Bawah sekali. Okey? Cikgu akan tulis AC bawah sekali. Okey, lepas itu okey. Cikgu akan tengok dari A kepada C So kalau daripada A kepada C, cikgu akan jumpa vektor yang warna kuning dulu iaitu AB. Lepas tu baru cikgu jumpa yang warna hijau punya BC. Faham tak kenapa cikgu tulis AB, BC dan AC ni? Susunan vektor ini pun penting. Yang hujung sekali ambil yang paling panjang punya. Maksudnya keseluruhan garis. Lepas tu yang atas itu ikut anak panah yang kamu sebut. Kalau kamu sebut AC, maksudnya awak akan jumpa vektor AB, baru jumpa vektor BC. So, kamu tulis AB, baru tulis BC. Sampai sini ada masalah? Oh, semua orang diam. Semua sudah tidur ke? Ada masalah? Ada, teacher. Ada. Oh, masa kena tengok ni. Okey. Maksudnya kalau bawah ini, okey. So, paling bawah sekali sepatutnya saya tulis apa? PR. PR. Kalau saya tulis PR, vektor pertama sepatutnya PQ, PQ. Yang kedua QR. QR. Pastikan tiga-tiga vektor yang kamu tulis ini arah dia sama Tak boleh terbalik-terbalik arah dia. Alamak, vektor dia sudah lari. Tak apalah. Okay. So, mula-mula kamu letak 3 vektor itu. Lepas itu, kita akan tuliskan, alamak, cikgu tertulis BI. Nisbah. Ini sepatutnya cikgu tulis nisbah. Tertulis BI. Okay. Okay. Kamu akan tuliskan nisbah dia. Cikgu buat garis ini ke bawah dulu. Okay. So, macam biasa, nisbah selalu dikaitkan dengan tanpa tolak darab bahagi. Mana satu? Bila sebut nisbah, dia selalu tanpa tolak darab bahagi. Darab Bahagi. Bahagi kan? So, bila sekarang saya perlu maklumat berkaitan dengan nisbah, ini sebenarnya sama macam kamu buat geometri koordinat lah. Kalau kamu ingat geometri koordinat ada satu rumus punya. Itu pun melibatkan nisbah kan? So, kita akan tulis benda ini dalam bentuk nisbah. PQ bahagi QR sama dengan 1/3. Boleh? So, kita move dalam kita punya jadual. PQ ialah 1, QR ialah 3. Boleh? Okey. Hubungan mereka selalu ialah 2 atas ini tambah sama dengan jawapan dia. So, kalau kita tahu atas itu 1, 3, maka yang kolom ketiga ini ialah 4 lah. Dalam latihan, cikgu bukan tiap-tiap kali bagi yang pertama, kedua, kadang-kala mungkin yang cikgu bagi, mungkin cikgu tahu ini ialah 1, ini ialah 3. So, tengah-tengah ini ialah apa? 2. 2. Sebab hubungan ini ini tambah ini mesti sama dengan ini. Hanya dalam latihan saya ataupun dalam exam, dia berkandung kepada antara 3 ini, mana 2 saya nak bagilah. Yang pentingnya akhirnya kamu dapat. Saya jumlah 2 di atas sama dengan jawapan bawah. Okey, pergi kepada soalan 5 tadi. Okey, cikgu bagi 3AB sama dengan 2 BC. So, sekali lagi, kalau melibatkan nisbah, kita mesti tulis dalam bentuk bahagi. So, macam nak tulis dalam bentuk bahagi?
Cikgu akan kumpulkan nombor di satu tempat, huruf di satu tempat. Okey, sebelah kiri nak nombor kan nak huruf? Huruf. Huruf So kalau huruf ini AB lah. So BC kalau nak bawa ke kiri, Bahagi. bahagi. So kalau sebelah sini sudah melupakan huruf, sebelah sini nombor lah. So 2 lah yang akan stay sini. 3 kalau nak bawa ke kanan, Bahagi. bahagi. So maksudnya AB kita ialah 2. BC kita ialah 3. Oh, sama juga. So AC 5. 5. Ingat jumlah 2 di atas mesti sama dengan jawapan bawah. Okey ya? So selepas kamu siap isikan nisbah ini, kita boleh namakan vektor sudah. Tak muak ni, kejap. Macam dah padam pemadam ni. Okay. Sorry ya, hari ini kena overtime sikit. Okay, so lepas tu kalau tadi kita kan sudah tahu AB ini okay. Okay. Kita tadi dalam soalan kita tahu ini 2X ya. Yang cakap ini 6S ini cadangan kawan kamu lah. Betul salah tak tahu lagi. Okay. So selepas ini kamu akan tengok dalam soalan ini antara 3 vektor ini mesti salah satu kamu sudah tahu jawapan. Baru boleh buat jadual. Kalau tidak tak boleh. So kalau contoh soalan ini awak sudah tahu ini ialah 2X. Okay. So bila kamu sudah lengkapkan kamu punya maklumat dalam jadual ini, tinggal lagi, dia biasanya akan tinggal 2 yang tak tahu. Maksudnya sudah okey. Kita sudah boleh mula buat. Cara buat macam ini ya. Okey, kita nak namakan vektor 2 yang lagi. So, mula-mula kamu tengok tanda. Kalau dia positif, okay, contohnya ini positif 2S, maka automatik yang bawah ini juga positif. Sebab arah mereka sama. Okey, di sini melibatkan vektor X, maka pastilah ini juga akan melibatkan vektor X. Okay, lepas itu, kamu tengok nombor ini dengan nombor ini. Okay, kamu kena fikirkan nombor ini macam mana jadi nombor ini. Yang kamu boleh fikir hanya darab ataupun bahagi. Tak boleh fikir tanpa tolak. Okay? 2 darab apa sama dengan 2? Ataupun 2 bahagi apa sama dengan 2? 1 kan? So, kamu buat sama juga untuk yang seterusnya. 3 darab 1. 3. 3. 5 darab 1. 5. 5. So, cadangan tadi ini salah. BC sepatutnya ialah 3X, bukan 6X. Boleh? Okey, cikgu habiskan contoh 6 dulu. So, sama juga untuk contoh 6, mesti salah satu vektor kita sudah tahu. Cikgu hantar dia ke bawah sikit. Okey, apa yang kita sudah tahu? Okey, kita sudah tahu PR. Tapi PR kali ini banyak sikit. Kenapa vektor ni? Ayah, kejap ya. Okey, yang kita tahu ialah PR kita. PR kita ialah 3X tolak 4Y. Okey, janji tahu salah satu, yang 2 lagi sudah tak ada masalah. Okey, macam mana kita buat ya? Okey, ini positif. So, atas pun kena positif. Ini tolak. So, ini pun kena tolak. Boleh? Ini melibatkan vektor S. Ini juga akan melibatkan vektor X. Ini melibatkan vektor Y. So, ini pun akan melibatkan vektor Y.
Okey. Hanya yang perlu kita fikirkan ialah nombor dia. Sini ialah 4. Okey. Sini ialah 4. Sini ialah 3. Okey, soalan saya. Okay, soalan saya. 4 darab apa sama dengan 3? Tak semestinya integer. Okay, siapa tahu? Pecahan pun boleh. 4 darab apa jadi 3? 3/4. 3/4. Okay. Kalau tak pasti, lepas tu awak cek baliklah 4 darab 3/4 betul ke sama dengan 3? Betul ke? Betul. 4 potong Betul. kan? So, 3 darab 3/4. So, untuk ini 3 darab 3/4. Apa dia? 3 darab 9/4. 9/4. So maksudnya sini ialah 9/4. Atas pun sama. 1 darab 3/4. 3/4. 3/4. Boleh? Lepas itu kita tengok pula sebab dia ada satu lagi nombor di tepi dia kan. So lepas tu kita kena tengok ini pula. Okay? Kita kena tengok 4 ini macam mana jadi 4? Darab berapa? 1. Darab 1. Darab 1. So 3 darab 1? 3. 1 darab 1? 1. Biasanya 1 orang tak tulis lah. Okay? Kalau kamu nak double check sendiri buat betul tak betul, cuba semak. 1 tambah 3, 4 ke? 3/4 tambah 9/4, 3 ke? Sebab dia sentiasa ada hubungan macam ini. Hasil tambah 2 vektor di atas sama dengan yang bawah. Betul ke? Hasilnya 3/4 tambah 9/4. Betul ke sama dengan 3? Betul. Betul. So sekarang dengan jadual ini cikgu telah menolong kamu tahulah PQ dengan QR. Ini cara yang saya ajar. Tapi cikgu faham ada di antara kamu tak payah buat kerja ini. Tengok saja dia tahu. PQ ialah 3/4 S tolak Y. Kalau kamu tengok tahu kamu boleh carry on tak ada masalah. Sebab tidak ada markah untuk jadual ini. Markah hanya akan diberi bila kamu berjaya tulis ini. 1 mark aja. Tapi ikut pengalaman saya selalu ada orang menghadapi masalah nak dapat 1 mark ini. Okay? So, cikgu berhenti di sini untuk hari ini. Contoh 7-8 tak sempat lah ya. Okay. So, latihan untuk hari ini kita kena lompat sikit. Tanya SQ S. Macam hari ini tak boleh buat ni. Hari ini tak ada latihan lah. Sebab ada sikit lagi perlu sentuh. Masa cikgu sudah over pula. Okay, hari ini good news. Tak ada latihan, tak ada Google Quiz. Yang baru masuk jangan lupa tulis nama ya. Okay. So, hari ini sampai sini saja. Tidak ada latihan, tidak ada Google Quiz sebab cikgu ada sikit lagi tak sempat sentuh.